Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afzal Darusha binti Abi Rahman dan nombor metrik saya 2210500. Saya merupakan pelajar FSTP yang mengambil jurusan Logistik dan Pengangkutan Maritim. Tujuan video ini adalah untuk mengulas sebuah buku tentang peradaban. Antara buku yang menarik perhatian saya adalah buku ini, Budaya dan Masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia. Buku ini boleh didapati di Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim PJTI di UPNEP atau di mana-mana sahaja perpustakaan awam. What a wonderful world. What a wonderful world. Apa yang menarik tentang buku ini adalah buku ini telah menceritakan tentang budaya, bahasa, sastra kebangsaan dan juga telah menekankan tentang budaya-budaya Cina di masyarakat Malaysia. Buku Budaya dan Masyarakat Berbilang Kaum ini ditulis oleh seorang karyawan yang bernama Chu Fong Peng dan juga diedit oleh Zainal Jaslan, Rohaniza Abdullah dan juga Fauzia Ahmad. Penerbit buku ini adalah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Ini merupakan isi kandungan yang terdapat di dalam buku ini dan juga mempunyai sebanyak 119 helai muka surat. Sekarang saya akan menceritakan tentang intipati yang terdapat di dalam buku ini. Malaysia merupakan sebuah negara yang amat terkenal dengan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum, iaitu kaum Melayu, Cina, India dan masyarakat pribumi Sabah dan Sarawak. Kaum Cina merupakan kaum kedua terbesar di Malaysia yang mempunyai adat, budaya dan agama yang tersendiri. Melalui buku ini, kita dapat tahu tentang cara kehidupan seharian, adat dan amalan kaum Cina di dalam masyarakat Malaysia. Penulis buku ini telah menyentuh isu-isu yang penting seperti peranan bahasa dalam upaya mewujudkan manusia yang berpengetahuan, bahasa Melayu dalam media elektronik dengan segala macam cabarannya. Sungguh pun, pelbagai kaum bukan Melayu di negara ini berusaha menguasai bahasa Melayu. Penulis buku ini berpendapat kaum Melayu sendiri mestilah menerajui bahasa Melayu untuk menjadi bahasa ilmu, bahasa moden dan bahasa yang penuh dinamika pengucapan seni seperti ilmu pengetahuan. Misi membina sebuah negara bangsa. Dalam usaha membina negara bangsa, dasar pendidikan kebangsaan mestilah memainkan peranan yang penting kerana ianya dapat melahirkan generasi yang terdidik, terlatih dengan kemahiran tertentu seperti membentuk kesedaran nasional. Pada masa lalu, ibu bapa memainkan peranan yang penting sebagai guru utama di dalam keluarga. Ibu bapa mestilah menjadi guru kepada anak-anaknya yang pasti menguasai dan menterjemahkan budaya Melayu kepada anak-anaknya. Di dalam konteks buku ini juga menceritakan tentang ibu bapa mula menghantar anak-anaknya ke sekolah rendah kebangsaan khususnya pada tahun 1950-an apabila ledakan pendidikan rendah menjadi perhatian masyarakat. Boleh dikatakan, ramai ibu bapa Melayu masih mengamalkan budaya menyerahkan anak kepada guru di sekolah rendah pada ketika itu. Ibu bapa yang sangat hormat kepada guru masih berpegang kepada kata-kata ajarlah anak saya dan pukullah jika dia jahat. Cuma saya minta jangan sampai anak saya buta, pekak dan patah riuh. Seorang guru menerima murid itu dengan akad bahawa menjadi tanggungjawabnya dalam mendidik anak itu sehingga ke Menara Gading. Pada sesetengah pelajar yang berjaya sehingga ke peringkat universiti, biasanya kejayaan itu ada kaitan dengan ikrar dan doa guru dan murid. Kejayaan itu menunjukkan bahawa institut perguruan mencapai kecemerlangan kerana adanya akul janji kedua-dua belah pihak. Antara intipati yang telah menarik perhatian saya adalah di dalam bab ayam menurut kepercayaan Cina.
Tahun baru China menandakan permulaan musim bunga, iaitu suhu alam mula meningkat. Tumbuh-tumbuhan mula mencambahkan tunas. Seluruh alam menampakkan nafas baru. Mengikut cerita dongeng masyarakat Cina, pada zaman purbakala, terdapat seorang sarjana mendapat idea untuk membahagikan tahun-tahun mengikut haiwan sebagai satu pusingan. Namun begitu, terdapat begitu banyak haiwan di dalam hutan, jadi untuk menjaga keadilan, sarjana itu memberitahu haiwan-haiwan di dalam hutan bahawa hanya 12 jenis haiwan yang datang awal pada tarikh dan waktu yang ditetapkan sahaja akan dipilih untuk disenaraikan dalam kalender Cina. Syarat pertandingan tersebut ialah haiwan yang datang paling awal dianggap sebagai tahun pertama dan seterusnya. Justru itu, ini adalah keputusan pertandingan memilih haiwan untuk kalender Cina. Tahun pertama jatuh kepada tahun tikus, tahun kedua tahun lembu, tahun ketiga tahun harimau, tahun keempat tahun arnab, tahun kelima tahun naga, tahun keenam tahun ular, tahun ketujuh tahun kuda, tahun ke-8 tahun kambing, tahun ke-9 tahun kera, tahun ke-10 tahun ayam, tahun ke-11 tahun anjing, dan akhir sekali tahun ke-12 ialah tahun Kinzi. Selepas penempatan 12 tahun ini, masyarakat Cina membahagikan setiap pusingan 12 tahun mengikut 5 unsur alam, iaitu emas, kayu, air, api dan tanah. Bagi masyarakat Cina, ayam dianggap sebagai haiwan yang mempunyai 5 etika. Ini tercatat oleh penyair dinasti Han bernama Han Yun sebagai kepalanya bertopi. Ini sifat budiman. Kakinya tidak berkasut, ini sifat pelaga. Tabah menghadapi musuh di depan mata, ini sifat berani. Mengajak rakan-rakan apabila temui makanan, ini sifat peramah. Berjaga waktu malam dan berkokok tepat waktunya, ini sifat kebolehpercayaan. Oleh itu, ayam sering dijadikan sebagai contoh yang harus diteladani dan disegani. Dari segi signifikan tahun ayam dengan keadaan negara, tahun ini dikatakan pertumbuhan ekonomi agak lembat, hasil pertanian berkurangan dan harga barangan melambung naik. Oleh itu, rakyat terpaksa berjimat-jimat untuk menjalani kehidupan. Secara keseluruhan, walaupun tahun ayam emas bagi 2005 dikatakan kurang baik dari segi ekonomi, sosial dan kesihatan, namun segala kesulitan itu akan dapat ditangani dengan mengambil tindakan yang betul dan strategi yang fleksibel mengikut keadaan semasa. Di antara 12 bulan dalam sepanjang tahun ayam ini, bulan Januari kalender Cina adalah bulan yang paling bertuah. Sebaliknya, bulan Ogos dijangka bulan yang paling langkah kiri, iaitu malang. Namun, nasib malang itu akan beransur menjadi baik menjelang bulan Disember. Intipati yang kedua yang telah menjadi pilihan hati saya adalah Dongxi, perayaan besar Cina bulan November. Dongxi dalam bahasa Cina bermaksud ketibaan musim dingin. Ia jatuh pada hari ketika matahari mencecah garisan Antartika, di mana waktu siangnya paling pendek dan waktu malamnya paling panjang dalam setahun. Dongxi sangat diambil berat oleh masyarakat Cina purbakala, terutamanya orang-orang Yin. Kerana mengikut kalender orang Yin jatuh pada bulan November, mereka akan mengadakan aktiviti menyembah roh nenek moyang dan dewa-dewi. Perayaan ini berterusan pada dinasti Zhou dan Xin. Seperti yang kita tahu, di Malaysia tiada musim dingin kerana terletak di garisan khatulistiwa. Namun, perayaan ini masih diamalkan oleh masyarakat Cina, walaupun suasana di sini tidak semeriah di negara Cina. Namun, perayaan Dongxi ini tetap diraihkan secara sederhana. Penutup kata, dengan adanya penerbitan buku seperti ini, dapat memberi pengetahuan yang lebih mendalam kepada kita tentang masyarakat Cina di Malaysia. Secara tidak langsung, ianya dapat memupuk minat kita untuk mengetahui tentang masyarakat Cina. Pada pendapat saya, buku ini amat digalakkan untuk dibaca oleh semua orang di Malaysia kerana kita dapat menambah ilmu tentang budaya dan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih.